Ya, puan-puan, kita telah pun kembali semula ke dalam game. Ini adalah game yang kedua di antara kedua pasukan ini untuk grand finalis kita. Di antara NS Esports yang akan bermain di bahagian berwarna merah menentang NS Insanity di bahagian berwarna biru. Siapakah yang akan mengujikan mata di dalam game yang kedua ini? Adakah NS Esports akan mendapatkan mata mereka yang kedua? Ataupun adakah NS Insanity akan berjaya untuk menyamakan kedudukan? Sama-sama kita saksikan pertempuran yang sudah pastinya akan menjadi lebih intens ataupun lebih tegang jika dibandingkan dengan game yang pertama sebentar tadi. Ataupun adakah kedua pasukan akan cuba untuk bermain dengan lebih agresif pada saat ini? Tapi saya kira daripada NS Esports dengan adanya Tyrell dalam line up mereka, dikatakan Tyrell ini sudah pasti ingin melakukan dengan sebanyak rusuhan ataupun tekanan yang lebih banyak terhadap jungle milik pasukan lawan. One Piece sebentar tadi yang memberikan amaran kepada HC supaya tidak terus saja bergerak secara bebasnya dengan marksman milik mereka itu Sons Tempest. Bagaimana yang saya katakan sudah pasti akan dijaga dengan baik oleh ahli pasukan daripada NS Insanity. X-Slash memiliki kelebihan dengan Brody di bagian early game ini dan pasti cuba untuk melakukan tekanan yang cukup besar bagi menghadapi Bruno ini, bagi menghalang Bruno ini mendapatkan farming dengan cepat, dapatkan item yang lebih cepat pada ketika ini. Dengan sekarang kedua-dua Roma sebenarnya, HZ dan juga One Piece masing-masing berada di bagian goal. Sekarang ini charging cuba untuk dilakukan oleh HZ. Oh, dan revenge dibatalkan begitu saja. Tapi di bagian atas Big telah pun berada bersama dengan Stylish dan juga Chakwe pada ketika ini. Scott Didi keseorangan sudah pasti akan cuba untuk diberikan tekanan dengan Turtle yang telah pun hidup pada waktu ini dan dimulakan oleh Big, tapi nak kedudukan daripada Chakwe dan JJ Stylish cuba untuk clearkan minion bagi mendapatkan level mereka yang keempat untuk memberikan kelebihan di dalam team fight ataupun war yang sudah pasti akan berlaku di area Turtle ini. Scott Didi telah pun dicuri sebenarnya ultimate daripada beliau, telah pun masuk tapi Big ternyata mendapatkan Turtle tersebut. HC, oh flicker daripada One Piece cuba untuk mencari Asifa, tetapi Asifa bijak memanfaatkan diri, memanfaatkan skill yang dimiliki untuk melarikan diri. Tanda revenge daripada Zitra mengenai sama, tapi pada special migration dan juga penalti zone yang dicuri pas belah yang dapatkan oleh Big. Double kill yang dapatkan. Tempest juga Dex Tempest sebenarnya telah pun berjaya dijatuhkan. Juggler milik NS Insanity, tekanan awal dilaksanakan daripada NS Esports, malah di bagian bawah juga X-Slash tampak gayanya juga telah pun berjaya untuk menghalau ataupun memaksa Sons Tempest untuk kembali buat seketika ke dalam base milik mereka untuk mengisi nyawa mendengar tekanan yang diberikan. Begitu hebat daripada X-Slash ini. SZ telah pun tiba cuba untuk menghalang X-Slash daripada cuba untuk mendapatkan gold plating di bagian bawah ini. Oh, terada revenge tidak mengenai, hampir saja sama-sama dengan sniping yang cuba untuk dilepaskan oleh Ashifa yang menggunakan Novaria sebentar tadi, sedikit saja hampir terkena. DJ Stylish sedikit selesa pada ketika ini cuba untuk mengawal mid lane ini, manakala One Piece yang sentiasa akan cuba untuk melakukan mirroring terhadap Dex Tempest, mirroring movement yang cukup baik pada beliau. Sekarang ini oh tertolakkan, SZ menjadi bangsa pada ketika ini. Killing spree daripada Big, Partial migration yang tepat mengenai sasarannya. Dex Tempest bersama dengan Sons terpaksa untuk berundur. 4 orang pemain daripada NS Esports telah pun tiba. Stylish cuba untuk masuk ke bagian belakang, tapi sekarang ini satu tolakan daripada One Piece. Dex Tempest cuba untuk masuk, Electrifying Big cuba untuk dibuka, tetapi beberapa orang pemain dan sekarang ditangkap sekali lagi. JJ Stylish memastikan kiam jadi milik beliau. Scott ini tiba dengan penalti zone dan sekarang ini pula One Piece benar-benar cukup besar. Masih lagi terselamat Chakwe pada ketika ini, terpaksa untuk mengisi nyawa beliau kembali. Big cuba untuk masuk dengan special migration tapi tidak terkena mana-mana sasaran. One Piece nyawa sangat rendah, tapi X-Slash berjaya untuk mendapatkan objektif yang sangat penting untuk mereka dapatkan. Darat di bagian bawah telah pun dijatuhkan dengan Turtle menjadi tumpuan daripada satu terreveal maksud terkata Raya pada dapatkan seorang pemain. Dua sebenarnya double kill shot yang didapatkan. Chakwe dijatuhkan. Stylish pula berwaktu ini menerima damage cukup besar. Dex Tempest memastikan kill menjadi milik beliau. Kemenangan yang besar untuk NS Insanity. Satu Turtle, 3 kill yang cukup pantas. Kesilapan daripada pasukan NS Esports sebentar tadi
Boleh saya katakan dengan satu lompatan yang baik daripada HC yang berjaya untuk menangkap dua orang pemain, malah dengan taran revenge yang tepat juga berjaya untuk didapatkan oleh beliau sendiri dengan satu follow up damage daripada ahli pasukan yang lain, memastikan kill menjadi milik mereka untuk sekurang-kurangnya mengejar jurang perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan. Yang kita lihat juga perbezaan gol tidak jauh mana di minit yang kelima ini, dengan kill juga 3 berbalas 4, dengan itemization juga masih lagi belum siap sepenuhnya daripada kedua-dua pasukan. Tapi daripada NS Esports, Khalid yang digunakan oleh Chakwe telah pun menyiapkan Blade of Heptasis, manakala Valentina telah pun menyiapkan Enchanted Talisman. Begitu juga dengan Ashifa yang menggunakan Novaria, memandangkan hero-hero tersebut merupakan hero yang memerlukan mana yang cukup banyak di dalam pertempuran. GG Stylish hampir dijumpai oleh Ashifa sebentar tadi. Didi, satu charge daripada HZ, tidak mendapatkan sesiapa. Chakwe cuba untuk membersihkan minion secepat yang mungkin di bahagian tengah, dengan Big juga telah berada di bahagian atas bersama dengan X-Slash dan juga One Piece. Swapping line telah pun dilakukan. Next Tempest pula yang akan pergi ke bahagian atas pada waktu ini. 3 berlawan 3 di bahagian atas. HZ cuba untuk masuk pada bouncing ball, tetapi ada special migration. X-Slash memastikan kill menjadi milik beliau untuk mendapatkan sekali lagi robber milik NS Insanity ini. Tapi JJ menerima damage yang cukup besar daripada Sound Tempest sebentar tadi. One Piece Pencil diguna pakai, cuba untuk menghalau sekira ataupun cuba untuk memberikan gertakan saja kepada NS Insanity, tetapi sekarang ini di bahagian atas. Pelika bersama dengan tolongan cukup baik. Penalti Zod dilepaskan. Seorang pemain Ashifa berjaya untuk dijatuhkan. Sound Tempest tidak mampu melakukan apa-apa, yang melihat saja tarat milik beliau dijatuhkan. Terpaksa untuk berundur. NS Esports satu early aggression cukup baik, dengan sekarang ini total menjadi tumpuan mereka. HZ tidak mendapatkan siapa dari revenge sebentar tadi, tetapi One Piece daripada damage cukup besar. Penalti Zod bagi pelanggar. Sound Tempest mendapatkan tantangan tersebut, dan sekarang ini satu lagi kesilapan Big didapatkan sekali lagi oleh Teris Line yang gunakan Scott ini. Scott tidak menyerah kalah, beliau menyerah sebenarnya. One Piece yang sangat rendah, tapi di bahagian tengah sebentar tadi Sound Tempest berjaya untuk menjatuhkan X-Lash, tapi di bahagian atas Scott ini menerima damage daripada dua orang pemain. Satu hentakan ke bahagian atas, masih lagi belum cukup damage yang boleh dikeluarkan oleh Chakwe sebentar tadi. Masih lagi terselamat Scott Dini, tapi di bahagian tengah Stylish cuba untuk dikejar oleh HC, tapi berjaya untuk menyelamatkan diri daripada menerima nasib yang sama sebagaimana ahli pasukan beliau yang lain sebentar tadi. 5 berbalas 6 kill pada saat ini, dengan perbezaan gol juga masing-masing tidak begitu jauh. One Piece Cancel diguna pakai, tapi HC dan revenge berjaya mendapatkan beberapa orang pemain, tetapi tidak ada damage follow up. JJ yang akan menjatuhkan beliau, walaupun Sound Tempest berjaya untuk mendapatkan satu threat sebenarnya, mendapatkan turret di bahagian bawah, tapi di bahagian tengah Big memastikan juga satu turret dijatuhkan untuk pasukan NS Insanity. Untuk NS Esports meluaskan lagi kuasa jajahan mereka di dalam map control untuk Line of Dawn ini. NS Esports early aggression yang cukup baik mereka cuba dapatkan. NS Insanity walaupun mereka berjaya untuk memanipulasi atau boleh dikatakan memanfaatkan segala kesilapan setup yang cuba untuk dilakukan oleh pasukan daripada NS Esports sebentar tadi, tapi lihat daripada segi ekonomi mereka masih lagi tertinggal sedikit pada saat ini. Begitu juga dengan kill, dan minit yang ke-8 hampir memasuki minit yang ke-9. Lord akan hidup sebentar saja lagi. Kedudukan daripada pasukan NS Esports yang telah pun bersiap sedia di bahagian sungai pada ketika ini. SCO menjumpai seorang pemain, yang dijumpai adalah One Piece. Beliau ke seorang pada wanita ini. One Piece dikorbankan begitu saja oleh Dex Tempest. JJ Stylish terpaksa untuk berundur. NS Esports pada ketika ini mereka tiada Roma, dengan Lord yang terus dimulakan oleh NS Insanity, oleh Dex Tempest bersama dengan Stone Tempest. 2 kali Tempest sekarang ini. Penalty zone cuma untuk dilepaskan, tidak, tapi Big sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan, saya kira mungkin mendapatkan Lord itu sebentar tadi. Agak cepat sebenarnya pergerakan daripada NS Esports yang berjaya untuk memberikan tekanan kepada NS Insanity. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya yang mendapatkan Lord? Saya tidak nampak, tapi saya kira mungkin Big
Oh tidak, bukan Big tetapi NS Insanity berjaya untuk mengujikan Lord untuk kelebihan mereka, tetapi NS Esport di bahagian atas. Mereka cuba untuk menghalau, semacam migration daripada Big mendapatkan seorang pemain, tapi Hezi yang didapatkan bukanlah target yang baik untuk mereka. Namun betul Hezi, Tyrant Rage masuk Tyrant Revenge. Contempus telah pun tiba untuk memberikan bantuan, tapi Jakuen telah pun datang. Hezi dijatuhkan. Scott Didi tiba memberikan bantuan juga, 1 kill untuk NS Esport. Tetapi Lord di bahagian bawah semakin bergerak, semakin laju, malah di bahagian tengah juga. Pinion Wave telah pun berjaya untuk menjatuhkan turret milik pasukan NS Esport. Tekanan nampaknya kembali beralih diberikan kepada NS Esport. NS Insanity beraksi dengan lebih baik pada saat ini. Mereka mencari momen, mencari masa yang tepat. Tepuk kesilapan daripada NS Esport sebelum mereka melakukan sebarang engagement ke bahagian hadapan. Tindakan juga bijak untuk mereka kerana mereka sedar jika mereka cuba untuk berlawan bersama-sama beramai-ramai, tag real yang digunakan oleh One Piece boleh sahaja menangkap seberapa ramai pemain yang boleh cuma menunggu momen saja. Untuk kedua-dua pasukan dengan perbezaan gol sekali lagi tidaklah begitu ketara perbezaannya. Dan kita lihat juga itemization yang telah pun dipersiapkan oleh kedua pasukan. Terlihat sekali lagi marksman milik mereka, iaitu Bruno yang digunakan oleh Sons Tempest telah pun menyiapkan Husklaw beserta Berserker Fury, dan saya kira beliau tengah pun on the way untuk menyiapkan Blade of Despair maupun Malefic Roar pada saat ini. Manakala Brody yang digunakan oleh X-Slash telah pun menyiapkan Blade of Heptasis bersama-sama dengan Malefic Roar. Dan sekarang ini Ross Meteor Gold juga telah pun berjaya beliau siapkan bagi memberikan sedikit sebanyak shield di saat beliau menghadapi Lasit. Malah juga boleh dikatakan selaku satu magic defense juga, kerana Ross Meteor Gold memiliki sedikit sebanyak kelebihan untuk mendapatkan defense untuk magic. Tapi sekarang ini di bahagian bawah Sons Temple impulsion daripada One Piece berjaya untuk menangkap 2 orang pemain, tetapi tidak sebarang kematian Scott Didi. Penalty zone yang dilepaskan hanyalah digunakan sekadar untuk menghalau alih-alih pasukan lawan. Di bahagian tengah pula Big cuba untuk diburu oleh Hezi sebentar tadi. One Piece tiba pada waktu yang tepat untuk berjaya menyelamatkan jungler milik beliau ini daripada terus dikorbankan oleh lawan mereka. NS Esports kembali menguasai map pada saat ini. NS Insanity perlu melakukan sesuatu dengan Lord yang kedua telah pun hidup pada saat ini. Lord yang lebih keras jika dibandingkan dengan Lord yang pertama, HZ dan juga One Piece. Aku berada dalam bush masing-masing, menunggu masa saja untuk melakukan setup Scott Didi. Satu Tyrant Revenge bersama dengan Tyrant Rage yang cukup baik. One Piece yang jumpai pada ketika ini dengan satu penalty zone juga, tetapi Sons Tempest memastikan bahawa tag real ini tidak akan terselamat daripada pertempuran, dan seorang pemain yang didapatkan stylish tapi tidak sebarang ultimate, iaitu Tyrant Rage daripada Hezi. Hanyalah sekadar untuk menghalau sahaja Valentina ini untuk tidak mendekati sebarang tim fight. Scott Didi menerima damage cukup besar, dan sekarang ini X-Slash dengan tuan dapat memang dibuka tidak. Big menerima damage cukup besar. Big pada ketika ini cuba untuk melarikan diri, tapi nak kedudukan daripada Cakwe daripada bahagian belakang. Flicker guna bahagian belakang untuk mencari seorang pemain. Asifa menjadi didapatkan, tapi killing spree didapatkan oleh Dex Tempest. 1-1. Lot terbuka luas. NS Insanity, ini peluang mereka. NS Esport nampaknya hanya membiarkan saja Lord ini menjadi milik NS Insanity. Big cuba untuk masuk menggunakan spatial migration. Hezi sekali lagi menjadi tumpuan mereka, terangkat sebentar. Implosion beserta dengan satu penalty zone beserta dengan Torpat memory, tapi belum dia mendapatkan sesiapa. Penalty zone pula dibuka oleh Scott Didi. Pemain NS Esport pula yang mendapat nasib yang sama. Double kill dapat oleh Sons Tempest. JJ Stylish terpaksa untuk berundur, lintang pukang lari. Triple kill didapatkan oleh sang Bruno ini untuk memberikan kelebihan kepada NS Insanity, menterbalikkan situasi pada saat ini dengan Lord yang mereka miliki pada ketika ini telah memulakan langkah di bahagian bawah. Dex Tempest bergerak bersama-sama Lord daripada bahagian bawah, dan sekarang ini Sons Tempest di bahagian tengah pun sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan tarat. Ini bintang tarat di bahagian tengah telah pun berjaya didapatkan di sini. Begitu juga dengan di bahagian bawah yang telah pun diketuk, dihempuk oleh Lord ini. NS Esports, mereka sekarang ini kehilangan 2 inhibitor turret
NS Insanity tampak cuba untuk melakukan ending pada seawal-awal yang mungkin. Hesi satu charging, cuba untuk mendapatkan penalti zone besar Flicker, tapi Flicker mendapatkan juga oleh Express untuk melarikan diri. NS Insanity mereka cuba untuk tamatkan game ini cepat yang mungkin. JJ memang nasib yang cukup baik, tidak baik pada waktu ini, terpaksa untuk berundur, tapi Dex Tempest berjaya untuk mendapatkan tarat di bahagian atas, sekaligus menyebabkan sedikit botak sebenarnya base milik pasukan NS Insanity. NS Esport, maafkan saya, NS Insanity yang mengganas di bahagian early. Satu Flicker daripada One Piece, penalti zone dilepaskan, shutdown. Son Tempest didapatkan oleh Big Cakwe melakukan zoning di bahagian belakang. HZ cuba untuk melakukan charging hanya sekadar untuk melarikan diri. Berjaya NS Esport untuk mendapatkan marksman milik NS Insanity sebentar tadi dengan Cakwe terpaksa juga untuk kembali semula untuk berlebih berhati-hati untuk membersihkan minion, manakala mereka tiada sebarang inhibitor turret, hanyalah sekadar mengharapkan Crystal yang akan menjadi sandaran mereka selaku pertahanan yang terakhir. Jadi ini peluang sebenarnya daripada NS Insanity. Mereka perlu bijak mencari ruang untuk mereka melakukan split pushing sekurang-kurangnya ataupun menarik perhatian daripada alih-alih pasukan NS Esports untuk mereka melakukan kesilapan sekaligus drag daripada bahagian atas, daripada tengah juga ataupun daripada bawah untuk mereka melakukan push, untuk mereka menolak minion sejauh yang mungkin, kerana Crystal dikatakan pintunya telah pun dibuka oleh pasukan daripada NS Insanity. Dengan NS Esports kita lagi bergerak secara unit. NS Insanity pula mereka juga melakukan perkara yang sama di bahagian atas. Pada waktu ini 3 orang pemain telah pun bersiap sedia. Begitu juga dengan NS Esports juga telah pun bersiap sedia dalam bush masing-masing. HZ dijumpai oleh Big sebentar tadi. Lord yang kedua telah pun hidup pada saat ini. Ini Lord yang boleh dikatakan Lord yang cukup keras juga. Tetapi sekarang ini NS Esports cuba untuk mengejar, cuba untuk melakukan zoning ke arah alih pasukan daripada NS Esports. Dex Tempest berjatuh didapatkan sebentar tadi. Shutdown didapatkan oleh seorang Guinevere ini, tapi satu implosion. Asifa berjatuh mendapatkan X-Slash. One Piece pula beliau dapat damage cukup besar, tapi Big cuba untuk masuk. Stun Tempest dijatuhkan, target yang cukup bermakna, cukup penting untuk pasukan NS Esports. Dan sekarang ini Scott Didi bersama dengan HZ yang telah berjatuhkan. Scott Didi benar-benar nasib yang sama, beliau terangkat. 4 orang pemain menghadapi beliau dan terusnya penalti zone masih lagi dilepaskan, masih lagi hidup, tapi Spatial Migration memastikan immortality beliau dipecahkan. Dan sekarang ini masih lagi cuba untuk melawan, tapi Cakwe mengatakan bahawa Sang Aladdin tidak mahu berputih mata. Sang Khaled mendapatkan satu lagi kill dengan Asifa pula sebentar dia berjalan. Asifa walaupun baru saja mendapatkan kill, tapi beliau pula tidak terlepas dari libasan pedang daripada seorang Khaled ini. Dengan Lord telah pun dimulakan oleh NS Esports. NS Insanity tidak mampu untuk bergerak dekat, memandangkan tiada sebarang bantuan daripada bahagian belakang. Dikatakan tiada sebarang damage yang boleh menadah damage. Manakala sekarang ni yang hidup hanyalah Dex Tempest dan juga Son Tempest. Mereka HC baru sahaja hidup pada saat ini untuk memberikan support kepada pasukan beliau sendiri dengan NS Esports. Telah pun berjaya untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Jadi mereka perlu memanfaatkan Lord ini untuk mereka mendapatkan sekurang-kurangnya satu inhibitor turret. Tapi jika mereka mampu untuk melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh NS Insanity, itu juga cukup baik untuk pasukan daripada Sabah ini. Dan sekarang ini Lord mengorak langkah di bahagian bawah. Di bahagian tengah Big, 4 orang pemain daripada NS Esports bergerak bersama sentiasa menunggu setup dan cukup baik daripada One Piece yang menggunakan tag rail. Dan NS Insanity terpaksa untuk bertahan saja pada ketika ini, cuba untuk menahan base mereka daripada terus diceroboh. Sekarang ini tarik di bahagian tengah menjadi tumpuan. Satu Swaddle Migration mendapatkan 3 orang pemain. Dex Tempest hampir-hampir dijatuhkan. Adanya dikatakan Lightning, bukan Lightning Triangle tapi Winter Trankian, tetapi beliau tetap akan dijatuhkan bersama-sama dengan HC sebentar tadi. NS Esports mereka cuba untuk mendapatkan game ini cepat yang mungkin. Lot telah pun tiba mengetuk pintu, memberikan salah pasal migration beserta dengan penalty zone. Cuba untuk mencari pemain di bahagian belakang. Scott ini mendapat damage. Bersama juga dengan Reggie Sandstorm. Unstoppable. Excellent mendapatkan Scott ini. 4 orang pemain dijatuhkan. Yang Crystal terbuka luas untuk NS Esports
menguncikan game yang kedua 2-0 didapatkan oleh NS Esports bagi memberikan mereka lebih keselesaan di dalam grand final kita untuk best of 5 ini. Dengan kita lihat MVP yang akan diberikan sekali lagi tuan-puan kepada JJ Stylish yang menggunakan Valentina. Game pertama menggunakan Xavier, game kedua menggunakan Valentina. Match yang perlu diberikan perhatian pada ketika ini untuk game ketiga daripada NS Insanity, kerana game ketiga ini boleh dikatakan best of 1 untuk NS Insanity, kerana jika mereka kalah, NS Esports akan dinobatkan selaku juara legenda pada Sarawak Legend Assemble pada tahun ini. Jadi ya tuan-tuan puan-puan, kita akan berehat. Oh maaf saya, sebelum itu MVP yang juga telah diberikan kepada JJ Stylish. Lihat terlebih dahulu data management daripada beliau dengan 89 team fight participation beserta dengan damage tertinggi di antara ahli-ahli pasukan yang lain. Jadi ya tuan-tuan, kita akan berehat buat seketika sementara menunggu game yang ketiga.